Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Speaker yang telah memberikan saya ruang untuk terlibat, menjunjung kasih di atas ucapan kebahagiaan Maha Mulia Tuanku sempena istiadat pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14. Jadi alhamdulillah kita mengambil pengajaran dan iktibar di atas beberapa teguran yang diberikan oleh kebahagiaan Maha Mulia Tuanku, di antaranya mengajak kita untuk hormati prinsip demokrasi raja berperlembagaan yang menjadi asas kepada pembentukan negara. Tuanku juga dalam beberapa statement menyebut supaya kita jangan leka, jangan cepat leka dan berpuas hati dalam beberapa perkara yang sedang kita lalui ketika ini. Di yang berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada frontliners kita, pasukan yang beruniform dan yang tidak beruniform, dan juga rakyat seluruh negeri Kedah yang telah mengharungi pandemik COVID-19 ini hingga kita akan masuki fasa seterusnya, itu fasa endemik mulai April 2022. Jadi berhormat Datuk Speaker, saya ingin mengimbau kembali keadaan yang ada ketika Mei 2018 yang mana dalam Dewan ini beberapa kali disebut tentang beberapa kenyataan yang saya ingin berkongsi kenyataan-kenyataan yang ada pada ketika itu supaya kita tidaklah terbawa-bawa dengan emosi ataupun terbawa-bawa dengan satu maklumat yang tidak tepat, yang hanya kerana kita tidak suka kepada orang tertentu kita bawa maklumat-maklumat yang tidak tepat yang kita bawa dalam masyarakat kita. Di antara senario yang kita ada pada ketika 2018 itu, Mei 2018, yang berlaku adalah perubahan kerajaan, bukan mengambil alih syarikat swasta dan sebagainya. Seperti mana yang selalu general sebut, kita akan teruskan apa yang ada sepanjang tempoh tersebut. Jadi ketika Mei 2018 yang kita lihat pada ketika itu, bagi tujuan 5 loji rawatan air di Kedah ini, yang ada ialah disebut itu Kementerian Kewangan telah meluluskan pembiayaan pinjaman bagi projek menaik taraf loji rawatan air negeri Kedah yang melibatkan Pelubang, Bukit Selambau, Jenun Baru, Lubuk Buntar Lama pada 31 Julai 2017 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 545,500,000. Senang ingatnya 545 juta. Jadi itu keadaan yang ada pada ketika itu, yang mana persiapan sedang dibuat. Saya dapat semak dan kita telah menguruskan perbincangan ketika itu. Persiapan sedang dibuat untuk kelima-lima loji ini, yang mana bila kita minta pembentangan, tender drawing yang disediakan masih lagi pada peringkat preliminaries, peringkat persediaan, dan dokumen tender juga ada sekitar boleh kata 50% pun telah ready lah pada ketika itu. Jadi kalau kita kata masa itu patutnya kita dah lantik kontraktor, ia satu keadaan yang memang tidak sepatutnya lah. Dan saya tak payah ceritalah, series of perbincangan ni yang melibatkan saya bersama dengan Datuk SS dan semua orang yang terlibat menyediakan dokumen ni, memang letih lah. Sampai ada ketika minta cop tapak tangan dua-dua belah nak pastikan drawing ini betul dan tidak ada penambahan kos yang akan terlibat. Jadi yang saya sebutkan ini adalah kerana kelulusan yang saya sebutkan tadi, mudah tuan-tuan nak ingat, ialah 545 juta, dan kelima-lima loji tersebut yang mengikut persiapan yang dibuat pada ketika itu, anggaran kosnya 936 juta ringgit. Itu anggaran yang ada pada ketika itu, dan tidak termasuk kos untuk pengambilan tanah. Walaupun telah dikenal pasti ketika itu ada kos pengambilan tanah, ada anggaran yang dibuat, tapi plannya belum ada. Tapi sekurang-kurangnya ada keluasan yang diperlukan dan anggaran pun telah dibuat. Sebab itu pada ketika itu, urusan yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah berhubung balik dengan kerajaan persekutuan. Dalam pinjaman ini, kita minta supaya kalau dibenarkan, supaya kos yang diletakkan sebagai kos GST, sebab tahun 2019, GST telah menjadi kosong. Jadi ada amount di situ, kita minta supaya kos GST ini dibenarkan kepada kita untuk digunakan sebagai kos pengambilan tanah. Itu ketika itu kita berurusan mengambil masa beberapa bulan. Sementara itu kita juga terus berunding secara bersiri dengan pihak kementerian dan juga pihak
Putrajaya untuk kita betul-betul bincang tentang perjalanan bukan saja 5 loji rawatan air, malah kita berunding untuk beberapa projek-projek yang lain, 8 hingga 12 projek bekalan air di Kedah, yang akhirnya alhamdulillah berkat kesebaran dalam rundingan yang dijalankan, kita diberikan satu pengesahan bahawa bukan saja 4 loji rawatan air ini, malah beberapa projek yang lain yang bernilai sekitar 1.2 bilion diubah sebagai grant dan tidak lagi menjadi pinjaman kepada Kerajaan Negeri Kedah. Itu hasil perbincangan yang kita buat. Pun begitu, untuk makluman Dewan yang mulia ini, ketika 2018 itu, persiapan yang dibuat untuk projek, bukan saja kelima-lima projek ini, persiapan itu sedang dibuat oleh pihak operator air negeri Kedah. Itu Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad, anak syarikat kepada MBI. Itu persiapan yang dibuat, dan dalam kes ini bila kita semak, untuk melaksanakan kelima-lima projek ini, setakat ketika itu belum pun ada pelantikan mana-mana sebagai agensi pelaksana untuk melaksanakan projek kerajaan negeri melalui pinjaman federal kepada negeri untuk dilaksanakan di negeri Kedah. Jadi yang berhormat Datuk Speaker, jadi status pinjaman yang kita sebutkan tadi telah pun kita rundingkan, dan hasil daripada kita bersetuju dengan migrasi yang ada, maka status perubahan tadi telah berlaku, dan alhamdulillah akhirnya bila kita percepatkan ataupun kita menguruskan secara detail supaya tidak menjadi satu projek tender yang akhirnya menyusahkan kerajaan, maka bila dokumen-dokumen itu selesai, maka kita dapat tender keempat loji ini pada 19 Januari 2020. Jadi itu antara proses yang berlaku, dan alhamdulillah dapat dikeluarkan tender melalui agensi pelaksana yang kita melantik JKR Negeri Kedah sebagai agensi pelaksana secara lebih teratur. Jadi Tuan Speaker, untuk makluman juga, kita juga pada tahun tersebut, pada akhir 2018, telah menerima Auditor General ataupun Ketua Audit Negara yang telah pun masuk membuat audit ke perjalanan SADA pada akhir 2018 itu, dan juga rekod-rekod sebelumnya. Kita telah menerima pelbagai teguran yang diberikan oleh Auditor General, oleh pihak audit negara yang perlu segera diperbetulkan dan tadbir urus yang baik untuk membina satu good governance dalam SADA pada ketika itu. Jadi teguran yang kita terima agak banyak tahun akhir 2018. Kalau nak kata sejengkai jugalah teguran yang diberikan dalam 17 aspek utama yang diberikan teguran itu. Jadi kita perbetulkan sepanjang 2019. Antara yang ditegurkan di situ adalah tentang audited account SADA. Audited account SADA sebelum 2018 itu didapati tanda tangan audited account itu adalah tanda tangan palsu untuk sekurang-kurangnya 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Itu adalah penemuan pihak Auditor General ke atas akaun SADA. Jadi daripada situ telah pun jadi kes ini tak dah jadi bukan kes rahsia lah, sudah menjadi pun kes polis dan SPRM, itu dah berjalan seterusnya lah. Itu salah satu teguran. Kemudian teguran yang berikutnya adalah tentang tiadanya had kuasa dalam menguruskan urusan SADA ini di antara pengurusi, ahli lembaga pengarah, ketua pegawai operasi, ketua pegawai eksekutif dan seterusnya yang tidak jelas had kuasanya. Jadi yang ini juga telah pun mendapat teguran, dan kita mengambil rujukan daripada MKD, Menteri Kewangan diperbadankan, tentang perkara-perkara yang perlu diuruskan sebagai good governance ini telah pun dibawa masuk untuk perbetulkan keadaan yang ada, dan alhamdulillah pihak Auditor General sangat bergembira menerima perubahan yang kita buat. Jadi daripada 17 aspek yang ditegur itu dan wajib diperbetulkan, segera telah diambil tindakan sepanjang 2019 hinggalah selesai menjadikan 17-0 kepada apa yang perlu diuruskan di SADA pada ketika itu. Dan pihak Auditor General meletakkan sangat jelas bahawa tugas hakiki operator air adalah merawat air dan membekalkan air pada seluruh kawasan yang terlibat di negeri Kedah. Jadi alhamdulillah
Tuan Speaker, hasil daripada urusan tadi bila kita dah selesai, maka kita pun buka tender pada 19 Januari 2020 secepat mungkin untuk diberikan tender terbuka menggunakan dokumen-dokumen yang lengkap. Yang insya-Allah dokumen ini akan protect ataupun mengawal kerajaan negeri daripada tuntutan-tuntutan yang tidak munasabah yang boleh berlaku dalam banyak projek-projek yang lain. Jadi saya tak mau bandingkan projek ini dengan projek yang lain. Yang saya nak sebut adalah supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran teguran daripada pihak yang berpengalaman seperti Auditor General, maka kita harus perbetulkan keadaan, maka kita buka tender secepat mungkin dan seterusnya ialah kita berikan peluang untuk kita bina loji ini. Walaupun dalam masa yang sama, cerita-cerita tentang kita menangani NRW dan sebagainya, itu cerita tak apalah, itu cerita kalau masuk di sini tak cukup 20 minit. Jadi saya perbetulkan keadaan yang itu. Jadi yang saya nak juga sebut di sini adalah kos pengambilan tanah tadi yang terlibat secara langsung di ke-5 loji ini pada ketika itu juga menjadi satu masalah kepada kita. Sebab ia satu dana yang besar, bukan kecil. Satu dana yang besar yang kita nak convert daripada GST tak dibenarkan, nak kena cari kaedah lain. Tapi apapun, secepat mungkin kita arahkan konsultan itu menyediakan plan pengambilan tanah untuk ditandatangan oleh Datuk Paduka SS. Secepat mungkin kita masukkan ke PTG sebagai Seksyen 4 untuk diuruskan proses pengambilan tanah ini supaya bila tender kita award kepada kontraktor nanti tidaklah berlaku kelewatan dalam urusan pembinaan nanti. Jadi Datuk Speaker, dalam hal ini saya ingin bawa juga perhatian kita juga pada sidang kali ini. Saya lihat dalam sidang DUN pada kali ini kita menerima dokumen memohon peruntukan untuk tambahan pembangunan kumpulan wang bekalan air negeri Kedah kali pertama sebanyak 15 juta. Saya tidak ada masalah untuk menyokong yang ini nanti, Datuk Speaker, sebab bukan sekadar 15, saya rasa lebih. Saya rasa jumlahnya lebih sebab untuk Bukit Selambau tu saya rasa kuasnya lebih dari ini. Tapi apapun, yang saya nak tegurkan di sini adalah kenyataan yang dibuat dalam preliminary kepada permohonan bekalan ini pada fasa yang ketiga itu. Fasa pertama preliminary biasa, fasa kedua, tapi pada fasa ketiga itu agak mengelirukan Dewan. Fasa ketiga yang disebut dalam ini mengelirukan Dewan kerana dokumen ini menyebut seolah-olah mulai Jun 2021 baru kerajaan Kedah tahu kata kita perlukan peruntukan untuk pengambilan tanah. Baru kita tahu seolah-olah. Saya sebut macam ni kalau tuan-tuan semua ahli Dewan 36 ini baca kenyataan ini, baca bil yang disediakan ini, khususnya kepada para yang ketiga, apa yang tuan-tuan 36 orang ni faham. Kalau faham macam lain tak apalah. Takut faham kata, peruntukan ini timbul sekarang 15 juta kerana sejak Jun 2021 baru tahu kata kerajaan Kedah perlu buat pengambilan ke atas 4 tapak loji ini. Itu satu yang tak betul. Jadi saya harap kita ada masa lagi sebelum lusa. Mudah ya ayat ni. Kalau saya tolong tulis pun boleh, tapi kalau sebagusnya pihak yang terlibat ini tolong perbetulkanlah para yang ketiga itu supaya betul hanya memohon peruntukan sebab kita sekarang ni dah semakin jelas. Sebab sebelum ini kita dah pun tahu bahawa kita perlukan dana untuk pengambilan tanah. Cuma masalah ni apa dia? Masalahnya Seksyen 4 saja baru kita laksanakan. Mungkin tak dapat kos yang lebih tepat sebab PTG dia tak main dengan anggaran-anggaran ni. Dia nak tengok berapa tepat kaki persegi, berapa tepat meter square kali dengan kos terkini baru dia boleh advise berapa amount. Mungkinlah itu baru dah tahu berbanding dengan sebenarnya anggaran dah ada lama, kita dah tahu dah. Jadi kita ubah sikit para tiga tu, kalau tidak seolah-olah kita mengelirukan Dewan. Dewan ni mengelirukan satu benda yang serius lah, dia bukan benda yang main-main dalam kes ini. Jadi saya minta diperbetulkan kerana keadaan ini adalah keadaan yang telah pun diketahui lebih awal. Jadi Datuk Speaker, seterusnya ialah saya ingin bawa pengetahuan kita juga kepada isu pandemik COVID-19 ini yang pada ketika ini
kita semua percaya vaksinasi ini adalah lindung diri, lindung keluarga, lindung semua. Kita percaya vaksinasi ini akan menjaga kita daripada sebagai pagar untuk tidak lagi mudarat pandemik COVID-19. Sebab itu saya tengok sekarang ni status vaksinasi nasional untuk dewasa 18 tahun ke atas tersekat kepada 98% untuk nasional. Kerana apa? Kerana disebabkan Kedah hanya mencapai 89.3% vaksinasi untuk dewasa 18 ke atas. Tersekat pada ketika ini. Dan jumlah orang Kedah yang 18 ke atas yang telah menerima satu dos, sekurang-kurangnya satu dos, adalah 1,388,958 orang. Kita sebut nombor dengan tepat, dengan spesifik sebab semua orang ini adalah warga Kedah yang ada nama, ada alamat, ada tempat. Dia bukan pendatang asing dan sebagainya, kita tahu. Yang mendapat 2 dos pun kita tahu. Jumlahnya 1,375,840 orang telah mendapat 2 dos ketika ini. Jadi yang menjadi kerisauan saya ialah dengan kes aktif yang ada 21,621 di Kedah pada ketika ini, walaupun alhamdulillah dari segi ICU-nya penggunaan agak minima, ICU yang tidak perlu alat bantuan pernafasan hanya 24, yang perlu alat bantuan pernafasan hanya 13 ketika ini, itu alhamdulillah. Tapi yang kita bimbangkan adalah korban kematian yang sangat tinggi. Kemarin saja 14 orang yang menjadikan kumulatif di Kedah 2,496 orang. Yang mana kadar kematian per 1 juta populasi meletakkan Kedah nombor 1. Kemudian barulah diikuti oleh Perlis, Perak dan Johor. Terima kasih Tuan Nanti, terima kasih Hormat Speaker. Tadi mestilah minayak dulu. Tuan Nanti bangkitkan tentang jumlah rakyat kita yang telah pun divaksin mencapai 89 lebih. Dan adakah perlu untuk kita nak capai untuk herd immunity kelompok keseluruhan rakyat ni perlu 100% yang menerima vaksin, seperti mana sebelum ni kalau kerajaan hanya mencasarkan lebih kurang tak silap 80%. Maknanya kalau 89 tu dah lebih lah. Adakah kita perlu untuk keseluruhan baru boleh mencapai immunity kelompok tu? Okey, terima kasih Sungai Limau bagi peluang minum ayam. Jadi alhamdulillah memang kalau untuk capai immunity kelompok memang kita ligan habis-habisan untuk dapat 80%. Cuma sekarang ni bila kita sampai 89% dan bila kita capai pula satu jumlah yang, sebab ini bukan satu rahsia ataupun ilmu gaib lah. Ini orang yang kita tahu dia duduk di mana, alamat dia sebagainya kita tahu. Siapa mereka ini? Yang kalau kita jumlahkan hanya sekarang ni 155,000 orang dewasa Kedah yang belum mendapat sebarang dos. Walaupun satu dos. Kita jangan cerita pasal dos penggalak lagi. Orang ambil dos penggalak tu kalau suruh ambil 4 boleh ambil. Tapi yang ni yang 155,000 lagi warga Kedah dewasa yang belum mendapat sebarang dos. Kita tak kisah juga secara umum kita dapat capai immunity kelompok. Tapi yang kita sedihnya sebab kematian bila kita duduk nombor 1, juara bola tak boleh nombor 1. Kematian per populasi pun dapat nombor 1. Jadi saya rasa kita sebagai pihak kerajaan yang peduli, kita rasa bimbang lah. Kita tak boleh kata umumnya sudahlah kita dapat 89%. Yang 155,000 tu ikut suka dia lah. Dia nak ambil, dia ambil, tak mau ambil sudah. Jadi apa yang saya nak tanya ialah sikap kita ni, apakah sikap kerajaan negeri Kedah, apakah sikap jeneri ya senang. Maksudnya sebab jeneri ni dia rajin ligan orang. Dia kata hampa tunggu sampai lubang cacing kau cari kalau dia nak ligan. Jadi saya nak tengok sikap kerajaan negeri Kedah ni, apakah sikap kita untuk ke atas 155,000 warga Kedah dewasa yang belum mengambil sebarang dos ni. Adakah kita nak biar pi kat mereka, ikut suka hati mereka, kan? Ataupun kita nak ambil sikap yang peduli, kita nak dampingi mereka, kita nak ajak dia, main lah. Sebab kami tahu hampa duduk di mana. Kami boleh cari hampa di mana. Hampa bukan pendatang asing, kami tahu duduk tang mana, rumah di mana. Dan kita boleh ajak. Dan setiap daerah kita tahu bilangan yang ada. Speaker macam mana ada berapa minit 2 lagi? Sebelum tu saya nak ingatkan yang berhormat Sukum nanti, masa dah habis. Sila. Pencerahan boleh? Okay, pendek-pendek sikit. Saya nak gulung. Pada pandangan yang berhormat Sukum nanti,
apakah kes tinggi di Kedah? Kedah ni dari segi kes sekarang saya ingat top 3. Adakah pada pandangan Suka Menanti ianya berkait dengan Kedah juga di antara yang masih ramai yang tak ambil vaksin? Pandangan Suka Menanti. Okey, yang saya rasa yang tu nanti pihak Esko Kesihatan boleh ulas. Tidaklah setepat itu, tidak sedarat itu, tapi sebab imuniti kelompok menceritakan kepada kita, ia boleh menjadi satu risiko kalau tidak habis ke semua, tidak habis orang yang mengambil vaksin. Jadi dia tak apa, cuma sebagai kerajaan yang prihatin ni mungkin kena ada satu sikap lah. Sama ada kita nak lindungi mereka, nak pergi cari mereka, mereka setiap kali mai cucuk hak pertama bagi 2 kampit beras ke, mai cucuk kali kedua 3 kampit beras, baru dia ligan mai kot kan. Kalau lah. Tapi sebenarnya kita tahu nak cari mereka di mana. Jadi saya tanya itu tentang apakah sikap kita dan yang sebab bila saya melihat keadaan yang ada ini, keadaan dengan kematian dan kes yang besar ini menjadikan keadaan yang cukup unik dan saya bimbang inilah kesempatan diambil untuk adakan PRN di negeri Kedah ni. Mungkin bukan dengan niat hati untuk mengadakan PRN, tapi kalau PRN terjadi, inilah keadaan yang membahayakan keadaan seperti mana di tempat yang lain. Jadi sebagai kesimpulan di hujungnya saya ingin percepatkan Wabi Speaker ialah tentang saya mengajak supaya kita mengambil iktibar lah daripada teguran Auditor General tadi seperti yang berlaku ke atas sadar. Kemudian Auditor General juga telah pun menegur beberapa hal tentang penggunaan duit maris dan sebagainya. Ini panjang lah kalau nak cerita. Saya ringkaskan, nanti kita bawa boleh bincang dalam PAC dan sebagainya supaya kita rundingkan. Dan saya nak minta supaya khususnya pihak dalam urusan berkaitan dengan sadar ni, saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif yang baru, yang saya nak ingatkan bahawa anda punya masa depan yang jauh lagi dalam kerjaya. Jadi tolonglah laksanakan program ataupun laksanakanlah tugas ini dengan baik. Semaklah teguran-teguran yang cukup serius, yang sangat asas yang ditegur oleh pihak Auditor General itu, 17 aspek sejengkal tebalnya, supaya kita perbetulkan keadaan, supaya kita boleh laksanakan. Jangan sampai 17 kosong ni kembali kepada beberapa merah kembali yang selepas ini. Jadi saya harap itu saja sebagai ringkasan untuk bersama dengan ucapan kita pada kali ini yang berhormat Speaker. Sekali lagi di akhirnya saya ingin menjunjung kasih di atas peringatan, teguran dan juga titah ucapan kebahagiaan Maha Mulia Tuanku dalam istiadat pembukaan ini dengan doa dan harapan supaya Kedah ini terus menjadi Kedah Darul Aman untuk semua rakyat kita. Sekian, terima kasih.